Muhammad Zahra. Ya, ya, ya. Okey, Muhammad Amzar. Iya, saudara. Okey, ikra Muhammad Amzar. Oke, saudara. Okey, طيب ikra doa awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, طيب. Alhamdulillah. InsyaAllah في هذا الليل نواصل دراستنا في اللغة العربية. نواصل في دراستنا في اللغة العربية وفي هذا الليل إن شاء الله أستاذاه سأشرح لكم عن الفعل التعبيري، الأفعال التعبيرية أو الفعل التعبيري. أوكي، طيب. هل أنتم تعرفون الفعل التعبيري؟ هل أنتم تعرفون فعل التعبيري؟ Okey, adakah kamu mengetahui apa itu fi'il ta'biri? Ya, saudara. Okey, apa dia maksud fi'il ta'biri? Apa fi'il ta'biri? Okey, siapa tahu? Tadi kata tahu. Okey, baik, Ustaz terang. Ya, apa dia fi'il ta'biri? Fi'il ta'biri ialah fi'il yang bersambung, fi'il yang macam mana ya nak kata? Fi'il yang mesti ada bersama dengan huruf jar. Bersamanya mesti ada harfu jar. Itu yang dinamakan fi'lu ta'biri. Fi'il yang
maknanya dalam bahasa Arab mesti disertai dengan harfu jar, huruf jar. Huruf jar apa dia? Sama ada huruf jar fi, ala, ila, ala, bi, li, an. Okey. Ataupun min, itu yang banyak. Ya, fi'il takbiri dia bergabung dengan harfu jar, baru dia akan ada maksudnya. Kalau fi'il sahaja tanpa harfu jar, maknanya dia tak perlu kepada harfu jar, maka fi'il tersebut kita tidak namakan dia sebagai fi'il takbiri. Fi'il takbiri syarat dia mesti bergabung dengan huruf jar. Okey, boleh faham ya? Okey, baik. Anak-anak dah belajar. Okey, Ustazah paparkan. Ini nampak ke tidak semua? Semua nampak ya apa yang Ustazah papar? Nampak. Ya. Nampak. Ustazah besarkan sikit. Okey, baik. Fi'il takbiri. Ya, fi'il takbiri tingkatan 4 kamu ada belajar. Tingkatan 5 pun kamu belajar. Okey, baik. Untuk malam ni Ustazah terangkan, kita bincang tentang fi'il takbiri lisanati al-khamisah. Al-af'al at-ta'biriyah lisanati al-khamisah. Okey, baik. Jadi bagaimana fi'il takbiri untuk tingkatan 5? Okey, ni Ustazah ada senaraikan ya, kamu boleh nampak. Ya, kamu boleh nampak. Okey, sebelum tu tadi Ustazah ada sertakan, Ustazah dah masukkan satu, kalau kamu buka di awal tadi, oh tak ada lagi. Okey Ustazah, sebelum kita mulakan lebih lanjut ya Ustazah, kalau boleh Ustazah nak kamu jawab soalan kuis dulu ya. Ustazah masukkan balik. Tadi dah ada Ustazah send. Mana pergi pula ni? Okey, tunggu sebentar. Okey. Ustazah nak anak-anak sila jawab soalan kuis ni dulu. Kuis fi'il takbiri. Sambil Ustazah menunggu pelajar untuk masuk lagi dalam kelas pada malam ni. Ya. Okey, kalau tengok pada kehadiran memang sikit sangat. Okey, Ustazah faham. Minggu hadapan kamu akan hadapi ujian lisan dan juga peperiksaan percubaan SPM. Jadi kita beranggapan husnuzon lah ya. Berbaik sangka mungkin pelajar-pelajar yang tak hadir ni, mereka sibuk dengan mengulang kaji murajaah, persediaan untuk ujian lisan dan juga peperiksaan percubaan. Okey, yang hadir pada malam ni boleh sila jawab dulu soalan kuis ni. Kuis fi'il takbiri yang Ustazah dah send dia punya link. Okey, kamu buka link tersebut. Okey, sila jawab terlebih dahulu. Oh, kamu perlu kebenaran. Okey, Ustazah tak tu ke ni? Okey, baik. Ustazah setting balik. Kejap nak.
Okey, Ustazah dah open link dia, dah boleh buka ke tidak? Tak boleh lagi ke? Okey, cuba jawab dulu soalan kuis yang Ustazah paparkan ni. Dia punya link dia. Okey, Ustazah tunggu kamu jawab dulu nah. Kita bagi pelajar-pelajar lain masuk lagi. Okey, baru ada satu respon. Okey, siapa ni? Arina Aimi. Arina Aimi dari SMK Haji Abdul Kadir. Arina Aimi SMK dari SMK Haji Abdul Kadir. Tahniah orang pertama yang menjawab kuis. Walau bagaimanapun markah kurang memuaskan. Okey, tak apa. Maknanya anak-anak perlu faham betul-betul ya fi'il takbiri ni. Dia bukan boleh letak sebarang huruf jar. Dia ada padanan dia yang khusus. Dia tak boleh letak sebarangan sahaja huruf jar ni. Sebab tu kena belajar, kena dengar betul-betul. Fi'il ini padanan dia dengan huruf jar apa. Sebab tu kena belajar ya. Sebab tu markah kurang memuaskan tadi, tak apa. Nanti Ustazah dah sertakan sekali dia punya jawapan, kamu boleh tengok ya. Tahniah. Okey, lagi kita tengok siapa lagi yang dah jawab. Baru satu ke? Okey, yang lain tak boleh buka lagi ke? Kalau Arini dah boleh buka tentu. Okey, Ustazah menunggu lagi, tengok siapa lagi yang jawab. Soalan kuis. Baru satu orang yang jawab. Okey, tak apa, Ustazah tunggu lagi. Ada lagi yang jawab? Sarah dah jawab Sarah? Siapa dia lagi? Amni dah jawab? Tengah jawab Ustazah. Dia tengah jawab. Okey, tak apa. Ustazah tunggu. Ustazah tengok berapa markah dapat.
Okey, baik. Setakat ni 8 orang yang jawab. Yang markah tertinggi 22/30. Alhamdulillah. Okey, ada jugalah. Okey, tahniah Aiman. Tahniah mubarak alaik. Okey, Aiman dapat markah yang tertinggi setakat ni. Okey, yang lain 10, 8, maknanya kena usaha lagi ni. Kena usaha lagi. Maknanya tak cekang lagi ni bahagian fi'il takbiri. Mungkin letak padanan yang salah ni. Tak apa, nanti Ustazah tunjuk. Ustazah tunjuk nanti banyak ya senarai fi'il takbiri. Padanan-padanan fi'il dengan huruf-huruf jar yang tepat, yang betul. Macam Ustazah kata di mula awal tadi, dia tak boleh padan dengan sebarang huruf jar. Dia kena letak huruf jar yang betul, yang sesuai. Baru dia akan mendatangkan makna. Kalau salah letak huruf jar, maka kemungkinan salahlah maknanya. Sebab bahasa Arab memang ya, walaupun hatta dari segi baris sekalipun, kalau kita bukan tersilap baris, berbeza baris pun dia memberi makna maksud yang berlainan. Apatah lagi dengan fi'il takbiri ni. Contoh, yarghabu fi dengan yarghabu an. Fi'il huruf jar yang berbeza. Kalau yarghabu fi maknanya suka atau minat. Tapi kalau kita tukar kepada yarghabu an, maka makna dia benci, dia akan jadi makna berlawanan. Kalau tadi yarghabu fi suka, yarghabu an dia akan jadi makna tak suka, benci dan sebagainya. Okey? Itu beza dia. Beza huruf jar ni memberi perbezaan makna. Okey, tengok. Okey, setakat ni 8 orang sahaja yang menjawab. Okey, dah 19 orang. Okey, alhamdulillah. Ustazah tengok ada lagi ke tidak yang markah tertinggi? Okey, siapa dia ni yang paling tinggi ni? 26. Markah 26 Khairul Amirin. Wow, Mirin. Mana Mirin? Okey, tahniah Mirin. Okey, tahniah Mirin. Mirin dapat markah yang tertinggi setakat ni 26/30. Tahniah ya. Maksud. Okey, tahniah mubarak. Okey, ada lagi tak yang dapat markah tinggi? Ustazah tengok. Okey, 20, 14, 16, 12, 14. Okey, Allah 4. Siapa ni dapat markah 4? Mana Insyirah? Insyirah. Insyirah kena cubalah banyak ni. 4 je ni. Okey, ada lagi tak markah tertinggi? Setakat ni Amirin lah, tahniah Amirin. Okey, 22, siapa lagi? King. Oi. Malu nak letak nama sebenar ke ni? Ya? Okey, tak apa, takut Ustazah sebut markah dia kot. Tu yang disebut, dia letak markah, dia letak nama samaran tu. Tak apalah. Dia terluang. Okey, tak apa. Ala kulli hal. Okey, tahniah siapa yang menjawab ya. Tahniah siapa yang menjawab dan tahniah yang dapat markah tertinggi tadi Amirin ya. Tahniah Amirin 26/30. Okey, baik. Okey, yang lain tak apa, cuba lagi. Yang lain cuba lagi. Okey, baik, tak apa. Sekarang kita tengok yang Ustazah present ni. Saya tutup dulu. Okey. Kita tengok yang Ustazah present ni, af'al at-ta'biri. Okey. Fi'il ta'biri ni anak-anak kalau kita nak buat ayat, anak-anak digalakkan untuk buat ayat jumlah ismiyah. Ya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah maknanya kena mulakan dengan isim.
ayat kena mulakan dengan isim. Okey, contoh Ustazah bagi ni yang pertama. Yarghabu fi, makna dia suka ataupun minat. Yarghabu fi, makna dia suka atau minat. Kalau anak-anak buat yarghabu sahaja tanpa ada huruf jar, ya mungkin boleh difahami, tapi dari segi tata bahasa makna dia salah. Ya, kalau dari segi tata bahasa salah, dia kena potong markah kat sini. Okey, baik. Tengok ayat ya. Ayat fi'il ta'biri ni seafdalnya lebih afdal kalau buat dalam bentuk jumlah ismiyah. Dalam bentuk jumlah ismiyah. Mulakan dengan isim. Contoh, at-talibu yarghabu fi kulliyati at-tibb. Pelajar itu suka kos kedoktoran. Pelajar itu minat kursus keperubatan. Okey? Yarghabu fi makna dia minat ataupun suka. Kalau kamu buat jumlah ismiyah, kamu kena potong markah juga. Kenapa? Kerana kalau ikut skema pada tahun lepas, skema soalan fi'il ta'biri ni, ya, kalau buat dalam jumlah fi'liyah, fi'il dia ni dia tak boleh berpisah daripada huruf jar. Dia kena duduk rapat-rapat, duduk dekat-dekat. Kalau anak-anak buat jumlah fi'liyah, contoh yarghabu at-talibu fi kulliyati tibb, ayat tu betul, tetapi dia tidak ikut arahan dah. Maknanya anak-anak dah pisahkan tadi fi'il ta'biri ni dengan huruf jar, duduk berasingan. Kalau ikut skema dia, ya, skema pada tahun lepas, dia akan potong setengah markah. Jadi untuk mengelakkan daripada hilang markah, terkurang markah, ya, sayang markah, jadi anak-anak ikut Ustazah kata buat jumlah ismiyah. Ya, buat dalam bentuk jumlah ismiyah. Okey, boleh ya? Boleh setakat ni? Okey, baik. Yang kedua, fi'il yuhafizu ala. Yuhafizu ala. Apa makna yuhafizu ala? Makna dia menjaga atau memelihara. Sama juga yuhafizu, dia kena ada huruf jar ala. Baru maksud dia menjaga atau memelihara. Okey, boleh? Tengok contoh dia, jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Lepas ni Ustazah nak anak-anak cuba try buat ayat. Okey, untuk dua ayat pertama ni Ustazah tunjuk contoh dahulu. Okey, contoh yuhafizu ala, al-harisu yuhafizu ala amnil madrasah. Apa maksud dia? Al-harisu. Al-harisu pengawal. Ya, guard. Pengawal menjaga keamanan sekolah. Pengawal memelihara keamanan sekolah. Okey, dapatlah markah penuh. Bila anak-anak jawab dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah ya. Okey, baik. Untuk fi'il yang ketiga, yahsulu ala. Makna dia mendapat atau memperolehi. Okey, baik anak-anak. Okey, Ustazah nak, siapa nak cuba buat ayat dia? Okey, baik. Siapa cuba buat ayat? Okey, untuk belajar ni yang terbaik ni kena ada two ways communication. Tak boleh one way communication saja. Ustazah saja seorang-seorang bercakap. Ustazah nak respons. Ustazah nak ada tindak balas daripada kamu. Okey, cuba jawab untuk soalan yahsulu ala. Siapa nak buat ayat dia? Kaki angkat tangan, buka mic. Cuba jawab. Baik, diam je ni. Okey, siapa dia? Saya. Siapa? Okey, saya man anti. Fatihah. Okey, tak apa. Okey, cuba baca, buat ayat.
Buat ayat kita tengok semua sama-sama. Kalau ada kesalahan, Ustaz betulkan. At-talib At-talibu. Okey, silakan. at-talibu yahsulu ala Double. At-talibu yahsulu ala yahsulu ala al-hadaya. al-hadaya. Yahsulu ala al-hadaya. Al-hadaya. Okey, baik, kita tengok dapat markah penuh ke tidak? Bagus, ahsanti. Bagus, 2 markah, cantik. Ahsanti, mubarak alik. InsyaAllah cemerlang. Okey, baik, seterusnya. Tabahasu fi. Tabahasu fi. Makna dia mengkaji. Okey, fi'il tabahasu ni sama juga. Kalau tersilap huruf jar, makna dia lain ya. Kalau tabahasu fi, makna dia mengkaji. Kalau tabahasu an, makna dia mencari. Okey, baik. Sekarang siapa pula ni? Siapa pula? Siapa nak jawab? Saya nak cuba Ustazah. Okey, baik, sila. Siapa nama? Insyirah. Insyirah. Okey, Insyirah. Insyirah. Okey, sila Insyirah. Insyirah nak jawab macam mana? Okey, letak isim di depan. At-talibatu tabahasu Tabahasu. Oh, silap Ustazah. At-talibatu tabahasu. At-talibatu tabahasu apa Insyirah? Insyirah? At-talibatu tabahasu? Insyirah? Insyirah? Mana dah ni? At-talibatu tabahasu fi. Okey, orang lain. Orang lain sambung. Orang lain sambung. At-talibatu tabahasu fi. Darsu. Fiddarsi. Mengkaji pelajaran. Tak berapa sedap ni. At-talibatu tabahasu fiddarsi. Mengkaji pelajaran. Okey, baik. Biasanya kalau mengkaji ni, mengkaji apa dia? Mengkaji ilmu kimia, mengkaji bahasa. Yang tu lagi cantik nah. Okey, kalau mengkaji pelajaran ni ikut ayat betul, tapi kalau ikut logik tak berapa sesuai. Tabahasu fil lughah, mengkaji bahasa. Okey anak-anak ya. Cuba ubah ya. Mengkaji bahasa fil lughah. Tabahasu fil lughah, mengkaji bahasa. Ataupun mengkaji ilmu biologi ya. Ataupun mengkaji apa lagi? Banyak ya boleh? Okey, baik, tahniah. Syukran. Okey, baik. Seterusnya. Taltahiqu bi. Taltahiqu bi. Menyertai. Okey, baik. Siapa dia? Okey, baik, sila. Ayat. At-talibah. At-talibah juga betul. Bagus. Sebab apa at-talibah? Sebab Sebab taltahiq. Sebab fi'il muannas. Bagus. Ahsanti. At-talibatu juga. Lagi? Taltahiqu fi. Taltahiqu bi. Taltahiqu bi. Sibaqul jari. Bi. Sibaqul jari. Sibaqul jari. Bisibaqi al-jari. Okey, baik.
At-talibah taltahiqu bis-sibaqil jari. Okey, tahniah. Bagus, cemerlang. 2 markah. Ayat betul ya? Sahih. Ayat sahih. Bagus, pandai dah anak-anak. Ya, insya-Allah ujian lisan boleh jawab dengan cemerlang. Periksaan percubaan pun boleh jawab dengan cemerlang. Okey, baik, kita pergi seterusnya. Yahtammu bi, menitik berat atau mengambil berat. Ya, mengambil berat, mementingkan atau menitik berat. Okey, siapa dia nak cuba? Saya. Sila tafadhal. Siapa dulu? Siapa cepat? Okey, sila tafadhal. Al-mu'allim yahtammu bil akhlaq. Pelan-pelan. Al-mu'allimu. Al-mu'allimu yahtammu Bi bi yahtammu bi at-tullab. yahtammu bitullah. Menitik berat belajar. Yahtammu bitullah. Okey, Ustazah terima. Yahtammu bitullah. Okey, boleh dah diterima. Boleh diterima. Okey, sahih. Boleh diterima. Tak ada masalah. Bagus. Al-mu'allim yahtammu bitullah. Guru mengambil berat pelajar. Okey, guru mengambil berat kejayaan pelajar. Guru mengambil berat pelajaran pelajar. Guru mengambil berat kesihatan pelajar. Okey, baik, bagus. Cemerlang betul. 2 markah. Okey, tahniah. Mubarak alaik. Okey, ya bahasu an. Yang ni pula. Tadi ya bahasu fi. Ini ya bahasu an pula. Apa makna ya bahasu an? Makna dia mencari. Okey, baik, siapa dia? Tafadhal. Semua perempuan ni. Ni yang lelaki tak ada ke? Okey, ada. Okey. Sila. Al-mu'allimu Al-mu'allimu yabhasu an al-adawat. yabhasu anil adawat. Al-adawat. Yabhasu anil al-adawat. Guru mencari peralatan. Okey, betul. Bagus. Tahniah, cemerlang. Mubarak alaik. Okey, betul. 2 markah. Bagus. Oh, tak ada ni. Semua betul. Alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya, yarghabu an. Apa makna yarghabu an? Makna dia? Apa makna? Yarghabu an. Okey, makna dia tak suka ataupun benci. Okey, sila. Siapa dia? Saya. Okey. Apa dia ayat? Ar-rajulu Ar-rajulu yarghabu an yarghabu an al-ka'kah. al-ka'kah. Tak suka al-ka'kah. Al-ka'kah. Okey, lelaki itu tak suka kek. Betul. Tahniah. Cantik ayat. Pandai. Pandai buat ayat. Okey, betul. 2 markah. Sahih. Cemerlang. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, sebelum Ustazah terlupa ya, dalam ujian nanti, dalam exam, dalam peperiksaan tak semestinya dia bagi dalam bentuk fi'il mudhari' sahaja ya. Mungkin dia akan bagi kadang-kadang dalam bentuk fi'il madhi ya. Fi'il madhi, fi'il takdiri ataupun fi'il amar pun boleh. Boleh jadi fi'il amar. Ya, jadi tak kisah, tak tahu lagi macam mana bentuk soalan. Ya, jadi dia boleh dalam 3 keadaan fi'il ini boleh. Sama ada fi'lul mudhari', fi'lul madhi ataupun fi'lul amar. Kebanyakannya fi'il mudhari' lah ya. Kebanyakannya fi'il mudhari'. Tapi tak mustahil untuk datang soalan dalam bentuk fi'il madhi dan juga fi'il amar. Okey, seterusnya. Arsyada ila, membimbing. Okey, siapa? Siapa dia? Arsyada ila, membimbing. Saya Ustazah. Okey, sila. Apa? Al-mu'allim Ar-rajulu lagi? al-mu'allim
Al-Muallim. 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 Al-muallimu arsyada Asyada ila. ila ila apa? At-tullab. At-tullab, membimbing at-tullab. Okey. Al-muallimu arsyada ila tullab. Guru membimbing pelajar. Guru membimbing pelajar. Okey, betul. Tahniah. Mubarak alaik. Mubarak alaiki. Tahniah. 2 markah. Sahih. Tak ada buat silap lagi setakat ni. Okey, tak apa, tahniah ya. Okey, seterusnya. Okey. Yastaisiru. Yastashiru fi. Meminta nasihat. Yastashiru fi. Okey, baik. Sila. Siapa dia? Sila. Siapa nak cuba? Saya Ustazah. Saya. Baik, siapa dia? Sila buat ayat. At-tiflu. At-tiflu. Tahu makna tiflu ya? Tahu. Tiflu itu kanak-kanak ataupun boleh kita katakan kadang-kadang ada bagi makna bayi. Bayi. At-tiflu, kanak-kanak itu Yastashiru fi. Tashiru fi. Al-jaddu. Ada fi. Fi al-jaddu. At-tiflu, kanak-kanak itu meminta nasihat datuk. Okey, kita tengok dulu boleh diterima ke tidak. At-tiflu yastashiru fil jaddi. Okey, baik, diterima. Tahniah, betul, 2 markah. Okey. Cantik. Semua pandai buat ayat dah ni, tak apa. Sambil-sambil tengok buat ayat, betul ke tidak kamu buat ayat, dan sambil-sambil ingat padanan fi'il dengan huruf jar. Padanan fi'il dengan huruf jar yang betul. Okey, fi'il yang seterusnya. Yastafsiru. Yastafsiru minta penjelasan. Okey, siapa dia? Kalau Alia. boleh, Seronok perkenalkan nama. Siapa dia? Cikin ke? Alia ke? Siapa dia? Alia. Alia? Okey, baik. Sila Alia. Tafsiru Alia. an No. Siapa? Isim di depan. Alia. Apa dia? Nak letak apa dia? Orang Alia. Nak letak nama orang. Okey, baik. Okey, oleh kerana Alia ni dia ada makna dalam bahasa Arab. Jadi kita cuba contohkan. Ustazah bagi kok mana tahu, pemeriksa dia tak tahu. Ya, sebaik-baiknya kalau nak letak nama, boleh nama Arab ya. Kalau Alia macam ni, kadang-kadang dia ada makna bahasa ni. Makna Arab, ada makna, apa makna dia? Makna tinggi. Alia ni makna dia tinggi ni. Jadi Ustazah kalau cuba nak ingatkan anak-anak, kalau nak bagi nama yang ada bunyi-bunyi Arab sikit, contoh macam Atikah ke, Aisyah, Khadijah, okey, Muhammad, Yusuf. Okey. Yang tu makna dia ada juga makna dia, tetapi orang kata jarang lah. Ya, baik. Cuba ni tukar balik alif ni bagi nama lain. Muhammad ya. Tak Muhammad. Okey, senang. Muhammad ni common name. Ya, Muhammad. Muhammad. Apa dia? Anisatizah. Yes. Tafsiru anisatizah. Biru. Muhammad yastafsiru anisatizah. Yastafsiru anil asatizah, meminta penjelasan guru. Okey.
Muhammad yastafsiru anil asatizah. Muhammad meminta penjelasan guru. Okey, betul. Tahniah. Tak ada salah, tak ada silap. Cuma nanti Ustazah takut yang ni dalam exam nanti takut anak-anak tersilap ni je. Ya? Tengok betul-betul kalau fi'il mudhari' tu ya ataupun ta. Di depan dia kalau ya, okey, nama muzakkar lah. Kalau di hadapan dia ta, nama muannas. Okey, baik. Tengok fi'il yang seterusnya. Tahtaju ila, memerlukan kepada, berhajat kepada. Okey, siapa dia? Okey, cuba buat ayat. Nak letak nama orang ke, nak letak isim ke, tak boleh. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Okey, sila. Siapa dia? Sengap dah ni. Mana tak mau buat ayat dah? Memerlukan kepada. Anak, siapa dia anak? Pelajar perlu. Pelajar itu memerlu kepada beasiswa, contoh. Cantik dah tu ayat. Lagi perlu apa dia? Abang saya perlu duit. Boleh ayat? Okey, mana dia? Okey, sila. Siapa dia? Okey, apa ayatnya? Okey, apa? Al-insan. 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 Tengok ta, tahtaju tu. Tahtaju tu, ta tu bermula dengan ta. Nampak tak? Tu tadi baru tak sat tadi Ustazah ni. Ni. Tegur. Cuba kena perhati betul-betul kalau fi'il mudhari' tu, fi'il tu bermula dengan apa? Ta ke ya? Kalau ta maksudnya fi'il isim di depan mesti muannas. Isim di depan mesti muannas. Okey, cuba kita tukar balik. Tukar dengan isim muannas. Tahtaju tu untuk muannas. Tukar balik. Okey, sila. Tukar. Nak letak apa? Al-mar'ah, al-bintu, at-talibah, al-muallimah, al-ustazah, al-mudarrisah. Apa lagi? Banyak boleh. Al-muhadirah, al-ummu, al-ukhtu. Okey, nak letak apa? Mana tadi yang buat ayat tadi? Diam dah. Okey, orang lain. Okey, sila. Hello. Saja. Ya. Okey, sila. Terus baca ayat. Al-bintu. Baru betul. Al-bintu. Sebab tahtaju untuk berubah. Al-bintu tahtaju ila apa? Al-minhatu ad-dirasiyah. Al-minhah ad-dirasiyah. Al-minhah ad-dirasiyah. Okey. Al-bintu, pelajar perempuan itu memerlukan kepada al-minhah ad-dirasiyah. Apa makna minhah ad-dirasiyah? Beasiswa pelajaran. Bagus, cantik ayat. Pelajar perempuan itu perlu kepada beasiswa pelajaran. Okey, baik. Ini cara eja minhah ad-dirasiyah. Dengan dengan ha pedas. Sebab ada Ustazah tengok pelajar dia tersilap, beasiswa ni dia tulis dengan ha simpul. Salah lah ya, ha simpul. Dia beasiswa dengan ha pedas ni. Ha. Minhatu ad-dirasiyah. Okey, baik, bagus, cemerlang, cantik ayat.
Okey, seterusnya. Ya'tani bi. Ya'tani bi, mengambil berat. Ya'tani bi makna dia mengambil berat. Sekarang Ya, okey. Ya'tani bi sama erti dengan yahtamu bi. Nanti kalau dalam exam dia tanya seerti dengan ya'tani bi, okey, seerti dia yahtamu bi, makna dia sama, mengambil berat ataupun mementingkan. Baik, siapa dia nak jawab? Sila. Okey, baca ayat. Al apa? Mulakan dengan isim. Mulakan dengan isim. Abun. Al-abu, abun. Okey, baik. Abun tak boleh. Mubtada dia wajib makrifah ya. Tak boleh abun. Tak boleh abun ya. Mubtada dia wajib makrifah. Makrifahnya dengan meletakkan alif lam ataupun dengan menjadikan dia kalau idhafah. Baru dia boleh jadi makrifah. Kalau abun dia tak boleh. Kenapa? Sebab mubtada wajib makrifah. Jadi kita kena buat al-abu. Kita tak boleh buat abun. Ya, salah ya, potong setengah markah kat situ. Al-abu bapa, ya'tani bil aw ya'tani bi apa? Bi al-aulad. Betul. Bi al-aulad. Bapa mengambil berat anak-anak. Al-abu ya'tani bitarbiyati al-aulad. Okey, ni cantik, lagi cantik. Bitarbiyati al-aulad. Bapa mengambil berat pendidikan anak-anak. Ayat ni cantik. Okey, tahniah ya. Bapa mengambil berat pendidikan anak-anak. Okey, baik. Seterusnya ahsana ila. Ni bentuk fi'il madhi pula ni. Ahsana ila. Dia bagi dalam bentuk fi'lul madhi. Sebab tu macam awal-awal tadi Ustazah bagi tahu dalam exam tak semestinya dia akan tanya dalam fi'il mudhari' semata-mata. Dia mungkin akan datangkan dalam fi'lul madhi atau fi'lul amri. Kita tak jumpa lagi ni fi'lul amri. Okey, baik-baik. Fi'il madhi, ahsana ila, berbuat baik. Berbuat baik. Okey, baik. Siapa dia nak cuba ayat dia? Sila. Ana. Okey, sila. Al-ibnu Soleh. Al-ibnu Soleh. as-salihu Ahsana ila walidai. Al-walidain. Al-ibnu as-salih ahsana ilal walidain. Betul, tepat sekali. 2 markah. Bagus, cemerlang. Ahsanti, mubarak alaik. Ya, bagus ya, cemerlang. 2 markah. Okey, baik. Yang seterusnya, tattasifu bi, bersifat dengan. Bersifat dengan. Okey, sila. Siapa dia nak cuba? Pastikan, puati betul-betul fi'il bermula dengan ta. Fi'il bermula dengan ta. Bila bermula dengan ta, maka isimnya adalah muannas. Okey, baik, sila. Siapa dia cemerlang? Cuba buat ayat. Okey, siapa dia nak berjaya? Cuba buat ayat. Siapa dia nak doa daripada Ustazah? Sila buat ayat. Mana respons? Okey, tengah reka ayat ke? sudah, jawab.
baik, sila. Siapa dia? Sila. Tafadhal. Aminullah. Isimnya Ummu. al-ummu. Al-ummu. Al-ummu tattasifu bi Bil mawaddah. bil mawaddah. Okey, baik. Al-ummu tattasifu bil mawaddah. Bil mawaddah. Okey, ibu bersifat dengan kasih sayang. Al-ummu tattasifu bil mawaddah. Okey, baik anak-anak, ayat ni walaupun meaning bahasa Melayu dia betul, tetapi dari segi bahasa Arab dia kurang tepat sikit. Nah, potong setengah markah di sini. Tattasifu ni bersifat dengan sifat apa? Sifat ikhlas, sifat tattasifu bis sifatil mawaddah. Al-ummu tattasifu bil mawaddah. Ibu bersifat dengan kasih sayang. Mawaddah ni makna dia kasih sayang. Jadi sebaiknya tattasifu bisifatil mahmudah, bisifatil mawaddah. Okey, kita letak kalimah sifat di depannya. Bisifati al-mawaddah. Okey, kalau letak kalimah sifat selepas bi, okey, yang ni betul. Diterima. Tepat 2 markah. Okey? Al-ummu tattasifu bisifatil mawaddah. Okey, yang ni betul lah. Ustazah betulkan sedikit saja. Okey, tak apa, sebab tu Ustazah nak dengar ayat kamu. Ya, kalau Ustazah bagi semua tak tahu kat mana kesilapan kamu di mana. Okey, baik, kita sambung lagi. Yattasilu bi. Yattasilu bi makna dia berhubung. Okey, baik, siapa nak cuba ayat dia? Mana pelajar cemerlang ni? Saya, sila. Al apa? At-talibu yattasilu bil asdiqai. At-talibu yattasilu bil asdiqai. Okey, baik, betul. Yattasilu bil asdiqai. At-talibu yattasilu bil asdiqa. Betul. Pelajar itu berhubung dengan kawan-kawan. Betul? Sahih. At-talibu yattasilu bi asdiqaihi. Kalau nak buat dhamir, at-talibu yattasilu bi asdiqaihi. Macam tu ya. Asdiqaihi. Okey, baik. Dua-dua betul. Okey, seterusnya. Yatawaddadu ila. Yatawaddadu ila. Bermanja. Bermanja dengan. Ni lagi senang ayat dia. Okey, siapa nak cuba? Al-banat. Okey, al-banat. Tak apa, nanti Al-walat. Al-wal. No. Kita ni siapa yang jawab al-banat tadi? Al-banat yatawaddadu. Sorry. Yatawaddadu ila apa? Bermanja dengan Al-ummu. al-ummi. Okey, betul. Tapi potong setengah markah. Kenapa? Yatawaddadu ni. Tengok yatawaddadu. Yatawaddadu ni bukan jamak. Dia mufrad ni. Ya? Mufrad. Mufrad apa? Mufrad muzakkar. Bila mufrad muzakkar, kita tukarlah. Ya, kita buat al-walad ataupun al-ibnu. Okey.
Potong setengah markah tadi tersilap dekat sini. Yatawaddadu ni mufrad ya. Mufrad bukan jamak. Ya, mufrad muzakkar. Bila mufrad muzakkar maka isim kena mufrad muzakkar. Okey, kalau jamak dia yatawaddaduna. Jamak dia yatawaddaduna. Boleh ya? Okey, baik. Ustazah terlupa tadi. Ustazah ingatkan, okey, selain daripada fi'il boleh didatangkan dalam bentuk fi'lul madhi, mudhari' atau amar, fi'il ini juga, fi'il takdiri juga boleh didatangkan dalam bentuk mufrad, musanna atau jamak. Bentuk mufrad, musanna atau jamak. Contoh macam tadilah. Yatawaddadu, kalau musanna dia yatawaddadani. Kalau jamak dia yatawaddaduna. Begitulah ya dengan fi'il-fi'il yang lain. Dia boleh datangkan musanna, mufrad, musanna atau jamak. Okey, baik. Kita tengok sikit lagi. Tengok sikit lagi. Tata'allaku bi. Bergantung dengan. Bergantung dengan. Okey, baik, sila. Siapa dia nak cuba? Apa dia? Apa nak cuba? Mana lagi pelajar cemerlang? Okey, mana lagi pelajar cemerlang? Pelajar yang nak berjaya? Okey, Ustazah masih menunggu. Ya. Okey, sila. At-talabah. At-talabah. Okey, Ustazah tulis berdasarkan sebutan kamu. At-talabah. At-talabah tata'allaku bi apa? Bergantung dengan apa? Hablu tadi. Bergantung dengan tali. Okey, baik. Bil habli. Okey, dapat markah ke tidak? Al-talabah tata'allaku bil habli. Pelajar itu bergantung dengan tali. Okey. Pertama, kesilapan di mana? Di sini ya, bukan at-talabah. Bukan at-talabah. Kenapa at-talabah ni ialah L3. L3. Memang ramai pelajar, ramai calon dia tersilap dengan L3 dengan P1. L3 dengan P1. Ni L3 ni, apa makna L3? L3 makna dia jamak muzakkar. Kalau jamak muzakkar, fi'il dia kena yata'allakuna. Tapi yang ni tata'allaku. Tata'allaku ni adalah untuk P1. Bila untuk P1 maka tulisannya kena ubah sedikit. Ubah macam mana? At-talibah tambah alif. Barulah dia jadi P1. Baru dia jadi P1. Tadi L3. Sesuaikan dengan ayat ya. Baru dapat markah. Pelajar itu bergantung dengan tali. Okey, baik. Bergantung dengan tali. Ayat dia tak logik. Bergantung dengan tali. Logik ke? Okey, bergantung dengan tali. Tak apa, kita tanya. Pendapat masing-masing. Boleh bagi markah ke tidak? At-talabah, at-talibah, tata'allaku bil habli. Bergantung dengan tali. Okey, mungkinlah dia nak jatuh parit ke apa ke. Dia berpegang dengan tali ya. Dia tergantung dengan tali. Tata'allaku, bergantung dengan tali. Okey, baik, Ustazah terima. Cuma kesilapan dekat at-talabah tadi. Ya. At-talabah dan at-talibah.
Bacaan dia, baris dia pun berbeza. Ya, potong setengah markah tadi. Okey, seterusnya yusa'idu ala. Baik, siapa dia lagi pelajar cemerlang? Saya. Saya, baik. Sila saya. Ayatnya At-tilmizu At-tilmizu. At-tilmizu yusa'idu ala yusa'idu ala al-mu'allim. al-muallim. At-tilmizu yusa'idu ala al-muallim. Betul, tahniah, cemerlang, bagus. Ustazah doa berjaya dalam peperiksaan. Okey, betul. Ya, mubarak alaik. Okey, lagi seterusnya yudahi bi. Yudahi bi, berkorban. Okey, siapa dia nak cuba? Okey, sila. Berkorban dengan. Ibu, ayah berkorban dengan wang ringgit. Pelajar itu berkorban dengan tenaganya. Okey. Apa lagi? Guru berkorban dengan usahanya. Ya. Kalau tulis Apa dia? kalau tulis at-talib At-talibu. Lagi? Yadha yudahi kudrat Ustazah tak kudrat berkorban dengan kudrah. Kudrah ke? Apa dia tadi sebut? ya Ustazah kudrat Kudrah. At-talibu yudahi bil kudrah. Pelajar itu berkorban dengan kudrah. Apa dia makna kudrah? Kudrat lah. Tenaga. Okey, diterima betul? Tahniah 2 markah. Al-abu yudahi bin nuku, dengan wang ringgit. Boleh? Berkorban dengan wang ringgit dia. Boleh. Betul ya? Ayat ni betul, diterima. Okey, lagi. Tuksiru min, memperbanyakkan. Tuksiru min, memperbanyakkan. Okey, siapa nak cuba? Saya Ustazah. Saya. Siapa ayatnya? Al-ummi Al-ummu. Al-ummu. Al-ummu tukasiru Bukan tuksiru, tuksiru. min al-a'mal. Al-ummu tuksiru minal a'mal. Ibu memperbanyakkan a'mal. Okey, diterima betul. Ibu memperbanyakkan, apa dia lagi? Pekerjaan. A'mal ni boleh perbuatan, boleh makna amalan. Ya, diterima betul. At-talibu tuksiru, memperbanyakkan latihan. Tuksiru at-tadribat. At-talibu atau at-talibatu tuksiru al-wajibat. At-tadribat. Pelajar itu memperbanyakkan latihan. At-talibu tuksiru min qiraatil Quran. Pelajar itu memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Okey, macam-macam boleh ya. Bagus, cemerlang.
Okey, lagi. Siapa lagi yang cemerlang? Yuwazibu ala. Committed. Committed. Ustazah. Ya, sila. Al At-talib. atau libu lagi. Tak apalah. Tapi nanti dalam ayat, dalam exam, selang-selilah ya, perbanyakkan isim tu ya. Jangan selalu atau libu. Selang-selilah dengan at-tilmizu, al-waladu, ar-rajulu, ya, banyak isim dia. Tak apalah, untuk kali ni tak apa, kita buat latihan. At-talibu, zibu, ala apa? Ad-darsu. Alal a'mal, committed terhadap, committed alal a'mal, committed alal darsi, dua-dua betul. At-talibu yuwazibu ala darsi. At-talibu yuwazibu ala a'mal. Betul, diterima, sahih. 2 markah. Okey, seterusnya. Yashtaki ila. Yashtaki ila, mengadu. Mengadu kepada saya. Okey, sila. Siapa dia? Al-mu'minu Yashtaki ilallah. Al-mu'minu yashtaki Ilallah. ilallah. Mengadu kepada Allah. Tepat sekali, 2 markah, bagus, ahsanti. Al-ibnu yashtaki ilal ummi. Anak itu mengadu kepada ibu. Boleh juga, tak ada masalah. Al-waladu yashtaki ilal abi. Budak itu mengadu kepada ayah. At-talibu yashtaki ilal muallim. Pelajar itu mengadu kepada guru. Semua boleh dah? Okey, baik. Semua ayat betul. Okay, seterusnya, taltazimu bi. Taltazimu bi. Okey, baik. Yang ni Ustazah nak try. Bukan kepada Amar pula. Okey, iltazim. Ustazah tukar. Ustazah tukar kepada fi'il amar. Iltazim. Iltazim. Tadi, okey, yang baik. Sekarang cuba try buat ayat macam mana fi'il amar pula. Iltazim bi. Kalau fi'il amar ni ayat dia biasanya kita mulakan dengan apa? Tak apa, cuba dulu Ustazah, nanti kalau ada salah silap baru Ustazah tegur, perbetulkan. Okey, cuba, siapa dia nak try? Siapa dia nak try? Mana lagi pelajar cemerlang? Iltazim bi. Siapa dia nak cuba? Saya. Saya, baik. Sila. Apa ayat? Birru walidain. Iltazim? Birru walidain. Bil walidain. Okey, iltazim makna dia committed, committed ataupun senantiasa. Birru walidain. Senantiasa, sentiasa.
Ya nggak? Biasanya komitednya lebih kepada tugasan, lebih kepada perbuatan. Committed ni. Bukan committed kepada orang ya. Yang betulkan ayatnya. Okey, untuk okey, Ustazah minta maaf internet Ustazah tak berapa baik, tak berapa elok malam ni. Saat-saat terputus. Okey. Ustazah ulang balik Kalau fi'il amar iltazim seelok-eloknya kamu jawab soalan ya, buat ayat dengan ya di depan. Ya talib. Ya siapa dia? Ya walad. Ikutlah ya tilmis. Ya rajulu. Iltazim bi, committed lah dengan iltazim bi bil amal as-salih, sentiasalah dengan amal soleh, tak kisahlah dengan apa kalimah apa pun. Bil amali as-salih. Contoh dia ni. Ya. Kalau fi'il amar mulakan dengan ya. Okey? Mulakan dengan ya kalau fi'il amar. Ya talib, ataupun nak letak ya di belakang pun tak apa juga. Nak letak ya di belakang pun tak apa juga. Ya talib iltazim bil amal as-salih. Ya talib iltazim bis sifatil mahmudah. Sentiasalah bersifat mulia. Ya talib iltazim bi musa'adatil muallim. Wahai pelajar sentiasalah tolong guru. Macam-macam ayat boleh ya. Cuma ni iltazim ni fi'il amar. Kalau dia bagi fi'il amar, mulakan ayat dengan ya. InsyaAllah ayat kamu akan dapat markah penuh. Okey? Baik, untuk seterusnya. Tastakhiru min. Tastakhiru min. Okey, kita ambil beberapa ayat lagi sebelum Ustazah nak terangkan macam mana bentuk soalan dalam peperiksaan. Okey, tastakhiru min. Okey, siapa dia nak cuba? Tastakhiru min makna dia mengejek ataupun menghina. Mengejek atau menghina. Okey, siapa dia? Saya sudah. Apa ayatnya? Al-akhu. 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 Lagi tastakhiru min al-zumala. Az-zumala, abang mengejek kawan-kawan. Betul. Abang mengejek kawan-kawannya. Okey, betul. Sahih, 2 markah. Al-akhu silap. Tersilap Ustazah. Taskharu. Tersilap, taskharu. Tersilap kat mana? Ustazah tak perasan. Kat mana tersilap? Al-akhu. Ta ni anak-anak bermula dengan ta. Kalau mula dengan ta mesti muannas. Muannas, potong setengah markah. Al-ukhtu. Al-ukhtu taskharu az-zumala. Kakak mengejek kawan-kawan lelaki. Okey, sebab apa? Ta ya anak-anak. Terlupa
lupa tadi Nita, Ustazah pun ni tak tengok tadi. Macam tu lah kamu nanti, jangan macam tu ya. Kalau exam, perhati betul-betul, hilang markah setengah, hilang setengah markah kat situ. Okey, baik, sikit lagi. Kita habis sampai di sini. Sampai 2-3 banyak lagi ni. Ini semua adalah tajuk-tajuk af'al at-ta'biri untuk tingkatan 5. Mungkin ada yang banyak dalam Ustazah terang ni adalah keluar 2-3 fi'il ke, insya-Allah biiznillah. Okey, kita sambung lagi. Ya ta'addabu bi, beradab dengan. Beradab dengan. Okey, siapa dia nak cuba? Ya ta'addabu bi, beradab dengan. Okey, siapa dia nak cuba? Okey, sila. Mana siapa yang sebut tadi? Siapa dia sebut? Mana dia? Mana dia? Sarah, Aisyah, ni semua nama-nama. Sufi. Okey, sila. Apa ayatnya? Rijalu. Rijalu. Ar-rijalu. Ustazah ikut apa yang kamu sebut. Ar-rijalu yata'addabu bi, beradab dengan. Bil usah. Bi, beradab dengan. Bi, sound Ustazah tak berapa clear tu yang Ustazah terpaksa hendak macam ni. Bisifati al-mahmudah. Okey, tak apalah Ustazah sambung sendiri. Bisifati al-mahmudah. Al-mahmudah. Lelaki itu beradab dengan sifat terpuji. Okey, baik. Yata'addabu ni sama makna dengan yattasifu bi. Okey? Kalau dia tanya seerti, yata'addabu, seerti dia yattasifu bi. Sama. Baik. Dapat tak markah ni? Dapat markah, tetapi tak dapat markah penuh. Kenapa? Kat mana silap? Kat mana silap? Ni anak-anak. Anak-anak ni ramai yang silap dekat sini. Ar-rijalu. Ar-rijalu adalah kalimah jamak L3. Ar-rijalu adalah kalimah jamak L3. Okey? Kalimah jamak L3 ni. Jadi sedangkan fi'il ini adalah fi'il mufrad. Tersilap kat mana? Tersilap dia dekat sini je. Sebab siapa tadi? Sufi ke siapa tadi jawab? Ya, ar-rijalu. Ustazah tulis sebagaimana yang disebut. Kalau mufrad baca dia ar-rajulu. Buang alif. Buang alif ya. Buang alif. Ar-rajulu yata'addabu bi sifatil mahmudah. Lelaki itu beradab dengan sifat terpuji, sifat mulia. Okey? Macam tu cara dia. Bukan ar-rijalu. Ar-rijalu jamak ya. Kalau jamak dia kena yata'addabuna. Ar-rijalu yata'addabuna bi sifatil mahmudah. Ustazah tertinggal alif lam kat sini, bisifah al-mahmudah. Okey? Ar-rajulu yata'addabu bisifatil mahmudah. Okey, baik. Sekarang kalau tengok pada waktu sudah jam 9.51. Jadi Ustazah berhenti di sini dahulu ya. Nanti Ustazah bagi dia punya nota ni, Ustazah akan nanti akhir sekali ya. Ustazah akan bagi link dia, nanti kamu boleh buka banyak lagi untuk fi'il-fi'il takbiri tingkatan 5 dan juga tingkatan 4. Jadi sebelum berakhir Ustazah nak terang sedikit mengenai contoh bentuk-bentuk soalan fi'il takbiri di dalam peperiksaan SPM. Okey, baik kita tengok contoh soalan. Amsilah al-as'ilah.
Contoh soalan fi'il ta'biri. Macam mana bentuk soalan dia? Okey, baik tengok. Kismu alif ya. Biasanya fi'il ta'biri ni okey dalam bahagian kismu alif, bahagian alif, bahagian A. Bahagian nahwu, bahagian tata bahasa. Okey, soalan dia okey, ista'mil at-tarakib al-atiyah fi jumalin mufidatin hatta yattadih ma'naha. Guna tarakib berikut di dalam ayat yang lengkap sehingga menerangkan, menjelaskan maknanya. Dia akan bagi ya. Dia akan bagi fi'il. Ini bentuk soalan dia. Dia akan bagi fi'il macam ni dan dia suruh kamu buat ayat. Untuk bahagian mana? Bahagian kismu alif. Ya, kismu alif bahagian ba. Okey, baik. Kita tengok lagi macam mana bentuk dia. Okey, tadi macam mana Ustazah ajar kalau fi'il ta'biri ni? Macam mana nak buat ayat? Mulakan dengan isim ya. Ayat hendaklah mulakan dengan isim, lebih afdal. Insya-Allah tak hilang markah. Okey, seterusnya bahagian ba juga dia akan tanya macam mana? Kawin ma ya'ti, bina ayat berikut. Okey. Contoh dia, jumlah fiha fi'lu ta'biri wa harfu jarrihi min. Ayat di dalamnya ada fi'il ta'biri dan huruf jarnya adalah min. Huruf jarnya min. Okey, baik. Macam ni bentuk soalan dia. Tak kisahlah dia nak suruh huruf jar dia apa dia. Min ke, fi, ala, bi, an, ila, li. Boleh juga. Ya, ni bentuk dia. Kalau dia suruh buat ayat, bentuk dia macam ni. Untuk bahagian ba juga. Kita tak tahu lagi bentuk dia macam mana. Baik, tu untuk bahagian alif. Manakala untuk kismu ba, fi'il yang kalau soalan fi'il ta'biri dia akan soal macam mana? Dia akan soal bahagian dal. Iaitu soalan dia istakhrij minan nas ma ya'ti. Keluarkan daripada petikan apa yang berikut. Keluar daripada petikan apa yang berikut. Keluar apa? Dia akan suruh keluarkan al-fi'lu at-ta'biri. Maka kamu carilah dalam ayat. Dalam petikan yang diberi tu, mana dia fi'il ta'biri. Keluarkan satu. Okey? Ini bentuk soalan-soalan fi'il ta'biri yang akan disoal, yang akan ditanya dalam peperiksaan SPM. Okey. Jadi Ustazah harap anak-anak dapat maklumat bagaimana cara nak buat ayat fi'il ta'biri, bagaimana bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya berkenaan dengan fi'il ta'biri. Jadi Ustazah harap jelas apa yang Ustazah terangkan, apa yang Ustazah syarah pada malam ini, dan Ustazah harap kamu dapat manfaat daripada pelajaran kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, baik. Sebelum Ustazah terlupa, Ustazah akan beri link untuk Sakna. Ustazah akan beri ni nota-nota yang Ustazah terang pada malam ni kepada kamu ya.
Okey, Ustazah bagi link dia dekat sini. Kamu boleh buka link dia ni. Ustazah dah. Okey, segala nota yang Ustazah terang tadi, PL takbiri untuk tingkatan 5 dan juga untuk tingkatan 4 ya. Ustazah dah masukkan dalam link ni. Jadi kamu boleh salin link tersebut dan kamu boleh buka bila-bila masa ya. InsyaAllah kamu boleh ambil manfaat daripada nota yang Ustazah bagi ni ya. Okey, baik. Jadi sebelum Ustazah tutup, jika ada apa-apa persoalan boleh kemukakan sebelum kita bersurai. Sebelum bersurai, ada apa-apa soalan yang nak tanya pada Ustazah? Ada soalan sudah. Tak ada apa-apa? Okey, kalau tak ada apa-apa, wa akhiran ad'u lakum jami'an bitaufiq wan najah fil imtihan fid dunya wal akhirah insyaallah biiznillah. Walizalika aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ilal liqa. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah. Afwan.